Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Pengurusi Majlis, yang berbahagia Datuk Seri Adnan bin Haji Ahmad Ihsan, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan, yang bahagia Datuk Haji Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz, Ketua Pengarah DBKL mewakili Datuk Bandar Kuala Lumpur, yang berbahagia Datuk Astaman Abdul Aziz, Pengurusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB, yang berbahagia Datuk Haji Idris Syahari bin Mataris, Pengurusi Masjid Jamiah Kampung Baru, yang bahagia Tuan Haji Naharuddin Abdullah, CEO PKB, Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, seluruh warga kerja Kementerian dan PKB, yang bahagia pihak pengurusan masjid, penjitan kuasa, seterusnya para jamaah muslimin muslimat di belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekali lagi. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Khamis malam Jumaat, kita mengisinya sekali lagi dengan program-program ilmu. Mudah-mudahan hadirin semua sepanjang sejam kita berkuliah, kita berforum pada malam ini, mudah-mudahan Allah mengira sesi ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tuan-tuan puan-puan, para jamaah yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita berada di Masjid Jamiah Kampung Baru Kuala Lumpur, sebuah mercu tanda institusi Islam di ibu kota Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah hari ini Ustaz dan juga pencetus ummah kita berada di kompleks yang baru misalnya. Kalau dahulunya di sebelah sana, dan alhamdulillah kompleks kita semakin besar, dan saya percaya inilah yang merupakan perkara yang kita nakkan sangat, iaitulah lebih banyak mercu-mercu tanda Islam di ibu kota Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Para hadirin semua, kita beruntung pada malam ini bersama-sama kita dua orang tokoh muda, masih muda, masih gagah perkasa, masih kacak dan handsome, yang seringkali kita lihat di media TV, radio, sahabat dan sebagainya. Alhamdulillah, mereka melapangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Ahli panel kita yang pertama tidak asing lagi bagi kita, beliau sering muncul di TV9, Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Nur Hisham bin Padang. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Sihat ya? Ustaz Said kita ni daripada Hospital Ampang ada program tu yang bergerak ke Masjid Kampung Baru. Alhamdulillah malam ni saya tanya Ustaz, lepas ni ada program apa lagi lepas sembahyang Isyak ni? Ada ceramah lagi ke? Ustaz, saya kata tak ada program apa lagi, program peluk yang dia kata malam Jumaat. Yang kedua, ahli panel kita yang kedua, yang juga muda teman semua, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah. Mungkin nama panjang ni orang kenal Ustaz, tapi orang lebih kenal lagi bila sebut PU Hafiz. Inilah orang teman semua, pencetus ummah yang menang pada sesi yang terdahulu, yang pertama. Jadi rasanya PU yang kedua sini tu malam ni mula. Baik, hadirin semua, tanpa saya buang masa, tajuk yang kita nak bicara malam ini, mencari makna hijrah yang jana. Dan forum seperti dimaklumkan oleh pengurusi tadi, kita akan berhenti sejak 8.10 untuk azan Isyak, dan kita akan sambung habis 8.30. Itu janji kita, komitmen kita hadirin semua. Baik, Ustaz saya dululah mohon Ustaz ulang. Kita Ustaz sambut Ma'al Hijrah tahun ni dah 1436 Hijrah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ulang kepada kita apa sebenarnya hijrah dan apa sebenarnya gagasan besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nak kita capai, iaitulah hijrah yang jana. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Fadhil Ustaz Zarifi, moderator, sahabat panel saya,
juara rancangan pencetus ummah Astro Oasis, Datuk PSU, Datuk Datin, para tetamu, sebut tajuk hijrah. Saya rasa barangkali oleh kerana ceramah kita ini dilakukan setiap tahun, jadi bila sebut bab hijrah, saya rasa setiap tahun ceramah bab hijrah. Yang ada di hadapan saya ini dengan usia dan umur masing-masing, orang umur 50 barangkali dah 20 kali lebih tengok ceramah bab hijrah. Tiap-tiap tahun. Apa Ustaz? Tiap-tiap tahun punya ceramah bab hijrah. Tiap-tiap tahun ceramah Isra Mi'raj, Badar Kurban, ceramah Nabi Ibrahim Ismail, ulang. Tahu dah ending dia macam mana. Repetition is mother of knowledge. Ulang supaya ilmu dan kefahaman yang kita peroleh ini memberi kesan dalam tindak tanduk kita dalam kehidupan. Subhanallah. Kalau kita kaji peristiwa hijrah dalam bab leadership, dalam bab strategic planning, dalam bab bagaimana Nabi delegate tugas-tugas yang sesuai kepada individu yang sesuai, ada leadership, cukup hebat kita tengok. Menunjukkan Nabi Muhammad SAW nak ajar kita bahawa kerja-kerja agama, kerja-kerja Islam, Nabi tak pernah kata kita nak hijrah ni kerana Allah, tawakal je lah, Allah je, Allah tolonglah. Tak, Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar perlu perancangan, perlu kepada pembahagian tugas-tugas. Sebab tu Nabi merancang, tuan-tuan. Mekah kat sini, Madinah kat sini. Nabi masuk dalam gua dulu kan. Gua kat mana? Mekah kat sini, Madinah di sini. Gua je. Nabi dari Mekah nak hijrah ke Madinah. Gua di selatan. Kenapa Nabi turun ke selatan dulu sedangkan Nabi nak pergi ke Madinah? Nabi nak mengajar kita kerja Islam, kerja agama perlu kepada perancangan, strategi. Ini strategi untuk mengelirukan musuh. Macam orang dari Kuala Lumpur nak pergi Terengganu, Kuala Lumpur lalu Pahang, Terengganu, itu jalan biasa. Tapi oleh kerana menghadapi ancaman bunuh, Nabi rancang strategi. Dari Kuala Lumpur pergi ke Melaka dulu, masuk ke tepi Selangor, lalu Perak, masuk Gerik, masuk Kelantan sikit, sampai Terengganu. Rancangan. Tapi jangan keluar surat khabar besok kata ustaz kata Nabi pergi ke Melaka. Dah contoh strategi. Bagaimana Nabi delegate tugas. Abu Bakar, kamu ini, Asma, kamu jaga makanan. Abdullah bin Abu Bakar pergi ambil maklumat, duduk lepak-lepak kat orang Mekah, cek maklumat, orang nak buat roadblock kat mana. Amir bin Fuhairah jaga kambing. Bila kawan ni nak hantar information ke gua, dia bawa kambing di belakang. Delegate tugas kepada orang yang selayak, dan semua pihak memainkan peranan untuk menjayakan misi hijrah. Peristiwa hijrah yang paling penting mengajar kepada kita bahawa Islam bukan hanya agama sembahyang, berzikir, tawaf, baca Quran sahaja. Islam adalah agama yang keseluruhan, semua ada. Sebab kalau cukup dengan berzikir, sembahyang, baca Quran, tak payah hijrah, stay di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah, dan apabila sampai ke Madinah, Islam menguruskan segala-galanya, pentadbiran, ekonomi, politik, perang, damai dan sebagainya. Sebab tu Nabi hijrah. Kalau Islam ni sekadar sembahyang puasa, tunggu Mekah lah. Dan itu para ulama kata inilah vision Islam, misinya hijrah, dan pelbagai pihak memainkan peranan untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madakah kita duduk di masjid ni
Masjid Kampung Baru yang terkenal Ustaz dari Facebook sebagai mercu tanda di tengah ibu kota Kuala Lumpur ini, kita tengok apa perkara pertama yang Nabi buat bila hijrah. Stephen Covey sebut dalam buku dia Seven Habits, first thing first, priority. Orang bangga buat training Seven Habits. Nabi Muhammad dah lama dah buat first thing first, about priority. Nabi masuk je border Madinah sampai satu tempat yang nama dia Quba, dia buat masjid dulu. Masjid dulu sebelum persaudaraan Muhajirin Ansar, sebelum perlembagaan negara Madinah, masjid dulu. Ini first thing first, priority. Nabi bina masjid. Kerana di masjid inilah membina kekuatan. Di masjid inilah menghimpunkan para sahabat, menyatukan hati-hati manusia bagi menyambung misi-misi yang seterusnya. Tadi imam saya sempat rakaat ujung-ujung tadi, tapi dengar imam baca ayat innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat ni ayat surah At-Taubah. Kami Taubah ayat 18 tadi. Dalam Al-Quran surah At-Taubah Allah Ta'ala sebut 5 sifat manusia yang akan mengimarahkan masjid. Nabi hijrah bina masjid. Kita masjid sebagai center kita. 5 sifat saya sebut secara ringkas. Innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya orang yang akan menghidupkan rumah-rumah Allah ialah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya dia buat masjid, dia datang masjid, dia mesyuarat untuk masjid atas dasar iman kerana Allah dan hari akhirat, bukan kepentingan-kepentingan lain. Dan dia sendiri kaki sembahyang, wa aqamas salat wa ata zakat. Dia orang yang cermat dalam masalah keuangan, hak-hak duit dia, harta dia, zakat, sedekah dia buat. Pastikan yang diperolehi yang halal. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan Allah di dalam menghidupkan masjid. Ini sifat generasi para sahabat yang akhirnya masjid menjadi pusat, menjadi one stop center. Lepas buat masjid Quba, Nabi duduk 2-3 hari di Quba. Pagi Jumaat Nabi menyambung perjalanan. Masuk waktu Zuhur, singgah sembahyang Jumaat sekejap. Sekarang ni dia orang buat masjid pula kat sini, dia panggil Masjid Jumaat. Kalau tuan-tuan duduk di Masjid Quba, paling tengok ke arah bandar Madinah akan nampak ada menara masjid dalam gubuk kurma kat sini. Itu Masjid Jumaat. Lepas Nabi main Jumaat sini, Nabi teruskan perjalanan sampai di tengah bandar Yathrib, buat masjid lagi, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita berkumpul di masjid dan yang semakin nampak semakin transform. Yang semakin hijrah ini moga-moga semakin hidup. Cuma yang terakhir, nyawa masjid adalah majlis ilmu. Nak hidupkan masjid, kena buat majlis ilmu, kuliah, khutbah, oral, duha, subuh, maghrib dan seterusnya. Nyawa masjid majlis ilmu. Ustaz pegang mic dah tu. Wallahu a'lam. Tanda seperti subhanallah, dari semua saya amat tertarik ya dengan kupasan yang diberikan oleh Ustaz Syed Hisham Siap tadi, walaupun ringkas tetapi maknanya sangat mendalam kepada kita. Itulah hijrah yang Ustaz sampaikan, itulah Jannah. Jannah ni pasal Terengganu Ustaz. Jannah ni pasal Terengganu dia panggil concentration. Maknanya peduli umat. Ya, kita ambil berat, ambil peduli. Dan jelas apa yang Ustaz sebut tadi semua misi hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah adalah peduli umat. Ya, bukan setakat Islam ini di atas tingkat sejadah sembahyang, itu hakiki dan asasi, tetapi melangkaui merangkumi perkara besar. Itulah urusan kehidupan kita. Baik Ustaz Hafiz, dalam hijrah Ustaz kita tengok, saya ambil contoh keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq keluarganya keseluruhannya itu menyokong perjuangan Rasul.
Ya, kita tengok Aisyah, kita tengok Asma binti Abu Bakar, ya, dalam kisah yang Ustaz Said sebut tadi. Asma, ya, membekalkan juadah makanan kepada Rasul dan Abu Bakar, ayahnya. Dan diriwayatkan dalam riwayat mengatakan Asma ini ketika itu dalam mengandung sana. Jadi Ustaz, boleh Ustaz cerita pada kita berlaku mana Ustaz? Kita nak model keluarga Abu Bakar, keluarga Ummu Salamah ini jadi juga dalam keluarga kita. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang dihormati kepada Ustaz pengurusi majlis, alim kita, alim minal ulama, Ustaz Said Nur Hisham, ahli panel. Dihormati kepada Datuk Seri, KSU, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar orang KL? Sihat? Alhamdulillah. Nampak masam je malam ni, kenapa? Cuba senyum sikit. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap tahun kita menyambut Ma'al Hijrah. Allahu Akbar. Peristiwa yang memang kita tidak lupa tuan-tuan, puan-puan. Selalunya anak-anak kita mesti ingat. Selalunya masuk awal hijrah Ustaz, dekat TV-TV, corong-corong radio kita dengar lagu hijrah. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota asyik baik ingat Ustaz, kota Madinah ke Madinah. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar merupakan seorang sahabat yang sungguh luar biasa. Umur Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasul. Maknanya tuan-tuan, puan-puan, kalaulah Rasul kita wafat berumur 63 tahun, ini bermakna ketika itu Sayyidina Abu Bakar berumur berapa tahun? 61. Pandai sikit kata matematik. Alhamdulillah. 61. Maknanya 2 tahun lebih muda daripada Rasul. Tuan-tuan, puan-puan, satu masa yang mengejutkan Sayyidina Abu Bakar adalah pada waktu yang begitu panas. Waktu tengah hari ketika itu rumah Sayyidina Abu Bakar diketuk. Abu Bakar terkejut tuan-tuan. Di Mekah, di Madinah, jarang orang menziarahi. Ziarah menjadi pada waktu tengah hari sampai hari ini. Tuan-tuan, kalau tengok di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, pukul 11 semua jabatan-jabatan kerajaan tutup. Bank-bank tutup. Tak percaya pergi tengok, tutup. Pukul 11 tutup sebelum zuhur, buka balik lepas asar baru buka balik. Sebab apa? Sebab dah biasa tuan-tuan, sejak zaman dahulu Arab sampailah sekarang, waktu panas terik tak ada orang kerja, tak ada orang ziarah menziarahi, tak ada orang berurusan, mereka akan berada di rumah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, maknanya dari zuhur sampai asar. Tetapi hari itu Sayyidina Abu Bakar menerima seorang yang luar biasa yang datang mengetuk rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar membuka rumahnya, tuan-tuan, terkejutnya wahai Abu Bakar ini bahawa Rasul berada di depan. Kata Abu Bakar, ini mesti ada urusan yang penting yang Rasulullah nak bawa kepada aku hari ini. Tuan-tuan, sebab tak ada orang ziarah menziarahi waktu itu. Apabila Abu Bakar sampai saja, Sayyidina Abu Bakar melihat Rasul ada perkara yang besar. Maka apa kata Rasulullah, tuan-tuan? Qad adzinallahu li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku untuk berhijrah. Tuan-tuan, cuba fikir, kita dapat panggilan, diarahkan sama-sama. Tuan Imam kita beritahu kita mungkin kena berhijrah, kena pindah tempat. Oi tuan-tuan, nak duduk kat mana aku ni? Kelang kabut kita tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar apabila dengar, dia tahu nyawanya berada di hujung tanduk, boleh dibunuh bila-bila masa. Tapi apa jawab Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan? As-suhbatuka ya Rasulullah, boleh tak aku nak jadi temanmu wahai Rasul? Allahu Akbar. Inilah peristiwa yang hebat.
yang mana Sayyidina Abu Bakar merupakan seorang sahabat Nabi yang begitu hebat, tuan-tuan. Nak naik unta pun ketika itu, Sayyidina Abu Bakar bagi unta ketika itu. Rasul ketika itu tidak memilih. Pilihlah, tanya Abu Bakar, ya Rasulullah, pilihlah mana unta yang kau nak. Rasul, tuan-tuan, dia kata apa? Tak apa, aku beli seekor. Aku beli seekor. Cuba kita, tuan-tuan. Orang kawan kita tanya pada kita, Ustaz, ada orang cakap pada Ustaz, Ustaz ni ada 2 kereta, Ustaz, pilih Ustaz, BMW, Proton, Ustaz. Ustaz nak mana, Ustaz? BMW. Saya pun sama jugalah, mesti nak ambil yang maknanya kita ambil advantage kepada kawan kita. Tapi Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, puan-puan, tidak, Rasul kita tidak mengambil kesempatan kepada Sayyidina Abu Bakar. Allah. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar berhijrah dengan sungguh luar biasa. Sayyidina Abu Bakar tidak berhijrah lebih awal. Tidak seperti para sahabat-sahabat sebelum ini berhijrah lebih awal, tuan-tuan. Hampir 80 lebih sahabat dah berhijrah terlebih dahulu. Tinggallah Sayyidina Abu Bakar, dan bersama dengan Abu Bakar, ahli keluarganya bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini hebat, tuan-tuan. Bila masuk ke Gua Tur, Sayyidina Abu Bakar masuk dulu, cek clear tak clear, beres, barulah Rasul masuk. Sahabat yang baik, tak ambil kesempatan, tuan-tuan. Seperti mana Ustaz Said beritahu tadi, anaknya Allah, Asma, tuan-tuan, diriwayatkan sedang mengandung. Naik Gua Tur, tuan-tuan, pernah ke Gua Tur? Pernah naik, tuan-tuan? Saya pun tak pernah naik. Selalu bawa jemaah haji, tuan-tuan, kita kata tengoklah Gua Tur yang tinggi. Tinggi, tuan-tuan, dekat 7 ke 800 meter daripada dasar laut. Kalau naik 2 jam, turun 2 jam. Kalau Gua Hira tu mungkinlah kita pernah naik. Sebabnya jaraknya, tuan-tuan, tak sampai 45 minit. Taklah bahaya sangat. Nak cerita tinggi. Bagaimana anak Sayyidina Abu Bakar boleh bersama-sama ketika itu mengandung, membawa makanan. Abdullah bin Abu Bakar, anaknya, pekerjanya Amir yang disebut Ustaz tadi, membawa kambing-kambing. Allah. Ahli keluarganya, pekerjanya berhijrah bersama-sama. Jelas, tuan-tuan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Ila akhir. Mereka ini, tuan-tuan, puan-puan, nak berhijrah dengan 3 benda. Mesti beriman, berhijrah, berjihad dengan harta diri mereka, baru Allah Ta'ala akan letak di darjat yang tinggi. Sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, untuk kita nak panggil keluarga kita sama-sama berhijrah, kena tengok pengorbanan Rasulullah. Rasulullah kita, tuan-tuan, keluar daripada Gua Tur, naik unta 8 hari daripada mulanya 1 Rabiul Awal berhijrah itu sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal, 8 hari, tuan-tuan, kering kontang. Hijrahnya Nabi ni, tuan-tuan, tak ada apa-apa, pokok kering kanan kontang. Saya pernah selalu, tuan-tuan, bawa jemaah haji, kita kadang-kadang naik kereta je, kering kanan, tuan-tuan, tak ada pokok pun. Saya pernah bawa imam Masjid Quba, Imam Masjid Nabawi, datang 2001, tuan-tuan, ziarah pemimpin negara, pemimpin negeri. Tengah-tengah bawa kereta ni, tuan-tuan, Syekh sebelah ni tak berhenti berzikir. Subhanallah, Masya Allah. Dia tengok kiri kanan highway tu, highway. Subhanallah, Masya Allah. Saya bawa kereta pun, Syekh ni kenapa, Syekh? Kau tak berhenti berzikir? Kita faham, tapi dah 1 jam tak berhenti, kuat dah tu. Dia tanya saya, Ustaz Hafiz, aku nak tanya kau, Hafiz, kiri kanan kau ni, pokok-pokok, hutan-hutan ni siapa yang tanam? Saya pun fikir, siapa yang tanam? Syekh ini memang tabi'i, memang dah sejak azali dah ada pokok-pokok ni, kita tak ada orang tanam. Dia sebut apa, tuan-tuan? Masya Allah, tabarakallah. Dia kata apa, tuan-tuan? Allah, syurga dunia. Dia kata syurga dunia, tuan-tuan. Maknanya Malaysia ni macam syurga dunia, penuh pokok. Mekah, Madinah, dia kata dia lalu tak ada pokok, jarang sekali nak lalu. Hijrah Rasul tak ada benda, tuan-tuan. 8 hari naik unta. Tapi kita, tuan-tuan, lalu highway tu tiap-tiap hari. Hari-hari kita lalu highway tu. Naik ke start ke kereta, tuan-tuan, lalu kiri kanan tu pokok penuh. Tapi ada ke
Buka pula radio kuat-kuat. Apa jahannam Ustaz? Memang jahannam tuan-tuan. Tak pernah kita tanda syukur. Tengok tuan-tuan pengorbanan Nabi. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, macam mana cara kita nak bawa adik keluarga kita sama-sama hijrah? Model Sayyidina Abu Bakar ini dengan melihat perjuangan Nabi, sayang kenal Nabi. Tuan-tuan, saya nak tanya malam ni, yang hadir malam ni kakak, adik-adik kita, abang-abang kita yang hadir malam ni, siapa di kalangan kita dekat masjid ni yang sayang, yang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangan kanan. Ada 2 orang sayang Nabi dah. Akak kita sayang tak tu? Oh, alhamdulillah. Oh, sayang juga masih. Cuba tengok tuan-tuan, siapa pakai jam tangan kanan? Tak ada jam Ustaz. Bukan tak boleh tuan-tuan pakai jam tangan kiri, boleh, tak ada masalah. Hanya tuan-tuan, kalau boleh kita nak tengok waktu solat kadang-kadang. Kan nak tengok waktu solat benda yang baik. Ni adik-adik kita, cuba tanya dia orang. Adik kalau pakai seluar selalu masuk kaki apa dulu? Kanan. Betul. Lepas tu masuk kaki apa? Kiri. Buka seluar dua-dua sekali. Ni tuan-tuan, kita nak bawa keluarga kita sayang cinta Rasul, bagi kenal Nabi kita tuan-tuan. Bagaimana Nabi kita, perjuangan Nabi, sunnah Nabi bagi kenal tuan-tuan. Anak-anak kita tak kenal Nabi. Allah, tanya adik-adik tahfiz kita pula. Adik-adik, nak tanya pula, Nabi kita tinggi ke rendah? Kuat dah sikit, tinggi ke rendah? Lupa. Tuan-tuan, tinggi ke rendah tuan-tuan? Nabi kita tinggi, kuat sikit, tinggi rendah? Betul, tak masalah. Nabi kita tak tinggi, tak rendah tuan-tuan. Dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi sebut, Anas bin Malik tuan-tuan sebut, Allah dengan detail cerita Nabi bagaimana. Ini tuan-tuan, kita pada akhir zaman ni bawa ahli keluarga kita kenal Nabi, sayang Nabi, baca kitab sirah. Tak payahlah tuan-tuan sebelum tidur tu baca buku apa tu Ustaz? Bedtime story ke time back story? Apa dah tuan? Once upon a time there is a boy and a girl. Dah lah tuan-tuan. Buka tuan-tuan, baca kitab sirah Asy-Syama'il Muhammadiyah, Rahiqul Maktum. Dengan kita bawa perjuangan Nabi dalam sejarah keluarga kita tuan-tuan, anak-anak kita kenal sayang Nabi, insya-Allah saya percaya. Model seperti mana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kumpulan-kumpulan hijrah yang hebat ini tuan-tuan dapat kita lahirkan di bumi, di Kuala Lumpur, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz Hafiz kita memberikan tips kepada kita pentingnya kita dalam sebuah keluarga. Ayah, mak, anak-anak semua sekali kita kena ajak sama-sama, semuanya satu keluarga itu dekat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya yang Ustaz Hafiz sebutkan, kita tentu sekali kita mestilah menghayati perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz yang pakai jam belah tangan kiri ni berapa? Boleh. Ini tandanya tangan kanan dia sayang kat tangan kiri, walaupun kita beli jam dengan tangan kanan. Tangan kanan yang beli, tapi dia bagi tangan kiri yang pakai. Betul Ustaz? Boleh. Ustaz dia nak cover lah awak Ustaz. Baik Ustaz Said, hari ni Ustaz kita tengok di tempat kita ni makin haram Ustaz. Contoh, hari ni ramai orang lelaki nak jadi perempuan, kan? Nak jadi macam-macam Ustaz. Dalam seminggu 2 lepas buat program sentuh apa tak? Burung sentuh anjing, ya. Tak ada benda lain nak sentuh benda tu. Allahu Akbar. Sedangkan dalam Nusantara, khususnya di Malaysia ini, kita semua berpegang kuat teguh dengan mazhab dan Imam Syafi'i, kan? Tapi Ustaz, hari ini geng-geng yang saja je nak mengacau, nak memporak-porandakan kesatuan dan perpaduan umat Islam. Jadi Ustaz, mohon Ustaz ulah kawan. Silakan. I don't want to touch that down. Saya ialah Ustaz sebut cerita anjing bau gigi. Saya rasa kita tak nak bincang bab hukum. Kita nak kena fikir why, sebab apa program ini dianjurkan. Who, siapa di sebalik. Itu yang kita kena fikir. Yang anjur duduk balik relax sekarang. Yang duduk bergaduh siapa? Ustaz-ustaz. Yang duduk bergaduh siapa? Sama-sama orang Islam. Orang Islam yang
pernah hidup di luar negara mungkin agak terbuka sedikit berdasarkan pengalaman-pengalaman dia yang mungkin tak berapa berpeluang untuk tengok pengalaman di luar, agak terkejut sikit. Penganjur relax je sekarang, yang bergaduh ni kita. Jadi ini merugikan ummah. Persoalannya kenapa perkara ini semakin, diorang ini semakin berani, transgender dan sebagainya. Nak tak nak kita, dahlah kita bincang tajuk Ma'al Hijrah malam ni, kita pun juga kena kembali kepada sejarah Nabi SAW. Ustaz dah cerita sejarah Nabi, kita cakap realiti lah Ustaz. Tak tuan-tuan, kita perlu ada side mirror. Side mirror ni nak tengok depan ke belakang? Perlu juga tengok belakang. Perlu juga kita tengok kepada sejarah. Memang kita menghala ke depan, tetapi memang penting untuk kita kembali juga rujuk di belakang untuk selamat. Apatah lagi sejarah Nabi Muhammad SAW adalah rujukan utama kita selepas Al-Quran, hadis. Dan hadis kita belajar bahawa Nabi dilantik menjadi Rasul pada usia 40. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Jadi Nabi umur 40, wafat umur 63. Tempoh kenabian berapa tahun? 23 tahun. What happened? Apa yang berlaku 23 tahun ini? This is Islam. 23 tahun inilah Islam. Damainya, perangnya, bisnesnya, pembangunannya, kemasyarakatannya, hubungan dengan non-muslimnya, sosiologinya, sebagainya. 23 tahun. Maka kita kena kembali rujuk kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa jadi Ustaz Darimi kata masalah tentang perpaduan, kenapa kita duduk gaduh sama sendiri? Kita tengok bagaimana Nabi menyatukan umat. Orang Mekah dengan Madinah, mana ada hubungan kekeluargaan? Orang Muhajirin dan Ansar, mana ada hubungan kekeluargaan? Tak kenal mati hidup, hijrah, tak tahu nak jumpa siapa. Bukan boleh nak cari friend dulu. Friend dulu, penuh hidup. Tengok profil dulu senang, nanti nak sembang topik apa, boleh lah. Bukan boleh sepi dulu, tak kenal. Orang yang duduk di Madinah, orang Aus dengan Khazraj. Dia ni berperang sebelum Nabi hijrah, orang ni berperang. Perang Aus dan Khazraj. Yang meracuni mereka adalah Yahudi. Jual supply senjata pada Aus, supply senjata pada Khazraj. Yahudi buat racun, perang. Yahudi untung jual senjata secara riba. Dan ini lemah, divide and rule, lemah. Bila datangnya Nabi Muhammad SAW, yang berperang ini disatukan jadi Ansar, orang Muhajirin disatukan jadi Muslimin, Mukminin, disatukan dengan tauhid, disatukan dengan akidah, mencari keredaan Allah. Businessman mencari keredaan Allah, yang pergi berperang mencari keredaan Allah, yang ibu-ibu mencari keredaan Allah. Mereka disatukan oleh mencari keredaan Allah. Mereka disatukan oleh matlamat akhirat. Yang nak bisnes, silakan bisnes. Yang nak berperang, silakan berperang. Orang muda, orang tua. Tapi mereka disatukan untuk mencari mardatillah. Apabila manusia ni dia tidak disatukan oleh ciri ni, yang ni matlamatnya duit, yang ni matlamatnya pangkat, yang ni matlamatnya glamour, yang ni matlamatnya tanah, yang ni matlamatnya keluarga, maka senang dia nak dihancurkan. Bila dia hancur, bila tak ada kesatuan, maka musuh sewenang-wenangnya boleh buat apa saja. Cocok-cocok dulu dengan anjing, cocok-cocok dulu sikit, tengok bagaimana. Dan tidak mustahil sekarang ini kita cukup terasa bagaimana orang bukan Islam begitu berani sewenang-wenangnya buat status Facebook, walaupun Facebook yang fake ataupun yang tak ada tuan, yang sebenar, menyamar dan sebagainya, berani buat status yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang menghina Islam.
Islam di tempat kita ini, maka ini menjadi cabaran. Kita menjadi cabaran. Zaman Nabi SAW, para sahabat mereka mencari keredaan Allah bersama Rasulullah SAW. Kita tariklah Ustaz Hafiz lah, kita kena pakai PU, brand kita. PU Hafiz sebut tadi berkenaan dengan PU ni pencetus ummah. Saya betul, tak apa kita panggil. Hafiz tanya tadi tentang Rasulullah, pakai seluar kaki kanan kiri. Betul, kita kena ambil tahu tentang Rasulullah, tuan-tuan. Kena perkenalkan kepada anak-anak kita. Dia anak-anak kita telah satu persatu tentang Rasulullah. Walaupun tak boleh nak 100% dia tanam sayang tersebut. Macam inilah. Kalau orang tanya tadi Hafiz tanya, okay, Rasulullah kita selalu sebut Rasulullah, kita selalu baca Quran. Nabi Muhammad kalau baca Quran, dia pegang Quran tangan kanan ke tangan kiri? Orang kampung baru. Nabi Muhammad ketika baginda baca Quran, dia pegang tangan kanan ke tangan kiri? Muslimah belakang dengar lah ni. Kanan ke kiri? Mana ada Quran lagi zaman Nabi kan belum cetak. Kan zaman Nabi kan semua hafal, tulis Quran di buku kan zaman Osman. Nabi tak pegang dah, dalam kepala semua tu. Kan? Oh, tak penuh orang lah pula yang sedar malam Jumaat kan. Jadi sebab tu saya kata tadi 23 tahun ini, inilah Islam dan ini kita kena ambil tahu. Kaedah yang disebut tak kenal maka tak cinta itu hanya berlaku pada Rasulullah SAW. Kalau orang biasa dia either or. Ada kalanya bila kita kenal sayang, ada kalanya bila kita kenal jadi tak sayang. Ada seorang kakak tu dia kata, Ustaz, suami akak masa awal-awal kahwin dulu penyayang, suka bergurau, baik. Sekarang dah kena 5, baru kenal kan. Macam tak berapa sayang. Itu manusia biasa, dia either or. Saya kerja dengan dia 20 tahun dah kat office kan. Oh ni pergi umrah, duduk sebilik 2 minggu, baru kenal, terus kali benci. Itu manusia biasa. Kadang-kadang bertambah sayang bila kenal, kadang-kadang jadi benci. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam for sure kita tahu tentang Nabi, kita akan bertambah sayang dengan Nabi. Hari ini cabaran-cabaran yang begitu banyak. Orang mempermainkan agama dan sebagainya. Kita dulu kena tanam. Hari ini orang cakap masalah jihad, masalah militer, dituduh sewenang-wenangnya kepada umat Islam. Ustaz, kalau Ustaz cakap bab jihad, mati syahid, peganah. Cakap bab jihad, apa peganah? Sedangkan Nabi Muhammad SAW berjihad. Dia bina jihad. Bagaimana berjayanya musuh-musuh Islam membuat serangan pemikiran terhadap umat Islam sendiri yang merasa asing dengan agama Islam itu. Ada kawan saya itu seorang, dia ni tukang masak restoran, panggil apa Ustaz? Chef ke chef apa sebut? Tak apalah tajwid itu. Tukang masak restoran profesional, hotel besar. Dia kata ada 2 orang chef profesional dari Vietnam juga datang untuk tugas sekali ke dia di hotel ni, 5 star hotel. Lalu bila kawan Vietnam ini datang, kawan saya ni kata, oh Vietcom you Vietcom Lalu 2 orang ini berkata, kita ni tugas sekali. Tadi saya nak sebut sedikit lah, tolong lepas ni jangan sebut perkataan Vietcom. Kalau jumpa orang Vietnam, jangan sebut Vietcom. Orang Vietnam tak suka. Sebab ini brand yang direka oleh Amerika. Tahun 70-an, 80-an, mereka tak boleh menang, tak boleh tawan Vietnam.
Amerika buat filem Rambo, Chuck Norris dan Tour of Duty, penjahat-penjahatnya namanya Vietcong. Ini tahun 70-an 80-an. Amerika brand orang Vietnam dengan Vietcong. Jadi Syekh dua orang tadi kata jangan sepuh lah Vietcong, orang Vietnam tak suka. Bila kawan saya cerita dialog dia ni, saya terus terlintas 70-an 80-an Barat brandkan Vietnam dengan Vietcong. 90-an 2000 lebih Barat brandkan Islam dengan teroris, militan, fundamental dan sebagainya. Sehingga orang Islam jadi takut. Nak simpan takut, nak cakap tentang janji Nabi takut. Ini berjaya. Dan itu ibu bapa, guru, siapa saja semua pihak Masjid Nasrullah kena memberi faham kepada generasi anak-anak cucu kita sepenuhnya tentang Islam. Azan. Baik tuan semua, terima kasih kepada Ustaz Said telah memberikan satu gambaran yang sangat jelas kepada kita. Inti resepi terbaik untuk kita bersatu dan berpadu tentulah kita kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz Hafiz, mungkin dalam hijrah Ustaz orang jarang nak ulas dalam sudut urban planning ataupun town planning. Kalau kita lihat bagaimana hijrah Rasul daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi SAW sebenarnya telah membina ataupun membangunkan bandar baru ataupun negara baru, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi ada unsur-unsur ataupun kita sebut sebagai urban planning, town planning. Jadi mungkin Ustaz boleh ulas kepada kita. Kadang-kadang kita ini bila sebut pembangunan, kita berasa ini bukan ajaran Islam. Betul ataupun tidak fahaman sebegitu. Bila sebut Islam, kita nampak yang tadi lah, ya, jalan, kalau tengah jalan tu, jalan atas jalan raya ataupun jalan perjalanan mesti tunduk bawah. Kalau tunduk bawah sampai jalan terlanggar tiap, contoh kan. Kita nampak kalau pakai kopiah orang Islam tu mesti kuning-kuning busuk-busuk gitu kan. Adakah tepat gambaran ini? Dan alhamdulillah pihak PKP kita ada semua. Perbadanan Pembangunan Kampung Baru ada plan induk pembangunan Kampung Baru yang kita sasarkan tahun 2020 nanti kita akan dapat lihat hasil. Jadi tentu sekali ini merupakan satu visi yang sangat penting, ya, di pihak kerajaan. Jadi silakan. Bismillah, alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Rasulullah SAW berhijrah dengan para sahabat, tuan-tuan puan-puan, asalnya Mekah ni yang memeluk Islam tak ramai, tak lebih dari 100 orang. Mekah, tuan-tuan, penduduknya ketika itu keras kepala batu. Tapi ketika mana Rasul berhijrah saja, orang Muhajirin Allah hatinya lembut. Tetapi umat Islam ketika itu berada di bumi Madinah minoriti. Bayangkan tuan-tuan, majoriti ketika itu adalah orang Yahudi. Mereka mempunyai pasar mereka sendiri, ekonomi mereka sendiri, pembangunan mereka sendiri. Sehingga kan kebanyakan kebun-kebun tamar, tuan-tuan puan-puan, adalah milik orang Yahudi. Sayyidina Osman sehingga kan menginfakkan hartanya, tuan-tuan, membeli Bi'ru Uthman, terkenal di bumi Madinah, tuan-tuan, tak jauh daripada Bukit Uhud. Di sana ada satu nama Bi'ru Uthman, dan juga kebun Sayyidina Osman yang begitu besar satu ketika dahulu dibeli oleh Sayyidina Osman. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, yang disebutkan tentang pembangunan ini memang jelas ada dalam Islam. Luar biasa tuan-tuan, negara Islam pertama yang asalnya Madinah ni namanya Yathrib, tetapi ditumpah kepada Al-Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya, kota yang bercahaya. Allahu Akbar. Pembangunan demi pembangunan. Sehingga kan ketika itu tuan-tuan, Rasulullah SAW dan para sahabat memboikot barangan-barangan orang-orang Yahudi, dan mereka membangunkan ekonomi umat Islam dengan apa? Dengan kesatuan, dengan gabungan, dengan kerjasama. Yang ini yang kita mahukan tuan-tuan. Kita kena berani berhijrah. Hari ini ramai yang takut ingin berhijrah, tuan-tuan. Sebagai contoh saya bawa, mungkin orang yang sebelum ini mungkin kerja dia dekat televisyen sebagai contoh. Tapi dia kata, kalau aku pakai tudung Ustaz, aku berhijrah, nescaya lepas ni job aku tak dapat dah. Ini orang biasa sebut, tuan-tuan. Jangan bimbang tentang rezeki. Ini janji Allah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ketika zaman Rasul, tuan-tuan, bagaimana orang-orang Muhajirin meninggalkan harta bendanya, mereka pergi ke Madinah.
Abdurrahman bin Auf, Allahu Akbar. Sayyidina Utsman yang kaya raya tinggalkan hartanya pergi ke Madinah, tak ada harta. Tapi Allah Ta'ala bagi harta yang lebih banyak. Apabila mereka kembali balik ke Mekah, harta ini masih ada. Tuan-tuan, ketika mana peperangan Tabuk, perjalanan, tuan-tuan, puan-puan, perjalanan dari Madinah ke Tabuk 700 km. Rasulullah mengajak para sahabat ramai yang tak nak pergi perang. Ya Rasulullah, kami sedang waktu ni musim menuai, kami dapat rezeki banyak. Rasul kata, mari kita berhijrah, mari kita berjihad pergi ke Tabuk. Tuan-tuan, akhirnya ramai yang ikut, 10,000 lebih yang ikut. Perjalanan 700 km, tuan-tuan, sampai ke Tabuk. Orang-orang Tabuk takut. Bagaimana Nabi Muhammad ini dengan tenteranya sanggup berjalan lebih 700 km. Orang Tabuk, tuan-tuan, meninggalkan negeri mereka dan harta ditinggalkan. Tengok tuan-tuan, apabila berhijrahnya kerana Allah Rasul, Allah Ta'ala bagi harta di depan mata mereka. Mereka bawa harta balik ke Madinah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaban katsiran wa sa'a. Orang yang berhijrah ini di jalan Allah, di bumi Allah, tuan-tuan ikhlas, maka Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang lebih banyak. Allah, kenal tak tuan-tuan apa nama artis tu seolah Mak Imbong, kenal tak? Siapa nama dia? Siapa tuan-tuan? Apa? Emma Mak Imbong. Emma Mak Imbong tu. Emma Mak Imbong, tuan-tuan, sebelum dia nak pakai tudung dia kata apa? Aku dah rasa, aku dah standby. Kalau aku pakai tudung lepas ni job aku memang jatuh, tak ada duit dah, tak dapat rezeki. Tapi dia terkejut, tuan-tuan, apabila dia pakai tudung, dia berhijrahkan dirinya kerana Allah dan Rasul. Tengok, ini janji Allah. Dia kata terkejut, dia dapat harta, dia dapat rezeki lebih banyak, job di televisyen. Jangan bimbang untuk berhijrah, tuan-tuan. Allah, ini janji Allah Ta'ala. Sebab itu apa yang kita lihat, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru ada usaha yang baik. Kita kena kerjasama. Kita berada di luar, tuan-tuan, mungkin politik kita berbeza, tapi apabila kita masuk, kita disatukan dengan akidah yang satu. Tidak ada yang membezakan kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita kena berbincang bersama. Alhamdulillah, pembinaan masjid kita cantik, tuan-tuan, walaupun masih separuh. Kipas satu je saya tengok, Allah, hebat kipas. Ini namanya kipas transformer, Ustaz. Nasib baik dia tak transform di hijrah, apa jangan hijrah dah lah. Dia cover semua sekali, tuan-tuan. Hanya ni nasib dia tak buka kuat sikit. Kalau dia buka kuat sikit, kain tercapur ni. Jangan main-main. Yang tak pakai suara dalam, hati-hati, tuan-tuan. Nak cerita apa, tuan-tuan, papa sekalian, Allah, jangan bimbang untuk berhijrah. Janji Allah akan lebih banyak rezeki, akan lebih banyak pembangunan. Sebab pembangunan ini sebenarnya ada dalam Islam. Negara Islam pertama, Al-Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Sebaik-baik bumi, tuan-tuan, yang baik bagi kamu adalah di bumi Madinah Al-Munawwarah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih Ustaz Fiz memberikan penerangan kepada kita. Hadirin semua jelas kepada kita. Hijrah mengajar kepada kita banyak perkara, daripada sekecil-kecil perkara dalam soal peribadi, personaliti dan sebagainya, sampailah dalam bernegara, pembangunan negara pun ditonjolkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Said, kita telah bersyarah berforum hampir sejam. Jadi Ustaz mohon kepada Ustaz yang terakhir sekali, kita balik ni buat apa? Apa benda yang kita nak buat malam ni, dan seterusnya. Khusus topik kita mencari makna hijrah yang cakna, hijrah yang peduli umat. Sila Ustaz. Saya berasal dari negeri Terengganu. Saya mula datang ke Kuala Lumpur tahun 2005. Lebih belajar balik Malaysia, saya duduk Kuala Lumpur. Bila sebut tak kampung baru, ada dua perkara yang saya tahu sebagai orang Terengganu. Bila sebut kampung baru, yang saya tahu masjid kampung baru, dan juga kedai-kedai makan yang memang sedap, banyaklah sekali. Bubur lambuk dan menu-menu masakan yang enak. Yang mana kampung baru ini kebanyakannya orang Melayu Islam, yang pusatnya masjid kampung baru. Itu je yang saya tahu. Dan selepas sembahyang maghrib tadi, sebelum forum, baru saya tahu
Kampung Baru ini ada 7 lagi kampung dalam. Dan tu kampung buat sekarang. Kita mengharap Allah Alam lah, saya sebagai orang luar. Kita harap Kampung Baru ini terus membangun dengan mengekalkan maksudnya nilai-nilainya sendiri, yang menjadikan masjid sebagai center, masjid sebagai pusat, dan masyarakat yang membawa imej Melayu Islam. Kita tak nak walaupun kita bercakap berkenaan dengan pembangunan, akhirnya orang bukan Islam yang mengambil manfaat daripada. Kita harap semua pihak yang terlibat supaya kita memastikan kita berada di negara kita yang kita cintai ini. Bagaimana kita bincang tentang hijrah, maka kiblat kita adalah apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya anak cucu kita di masa akan datang tidak membaca sejarah. Inilah orang-orang, inilah jasa mereka, inilah orang-orang yang tidak jasa mereka. Kita nak biarlah kita yang ayah, yang atuk pada hari ini terus mengekalkan nama Kampung Baru dengan imej Kampung Baru ini sebagai kawasan umat Islam di tengah bandar Kuala Lumpur yang begitu hebat ini. Bukan kita kata bahawa kita menolak pembangunan, tetapi pembangunan insaniah, pembangunan jiwa manusia itu yang lagi hebat. Bahkan saya melihat dengan mengekalkan imej ataupun kepribadian jati diri umat di tengah-tengah kota yang besar ini juga menjadi satu tarikan kepada pelancong sebenarnya. Tarikan kepada pelancong untuk melihat, oh ini imej orang Islam, oh ini waktu sembahyang, kedai-kedai di sekeliling mereka datang berjemaah di Masjid Kampung Baru. Walaupun orang melihat solat ini suatu perkara hak masing-masing, tetapi hebat. Saya belajar di Yaman. Ketika dibuat highway dalam negara Yaman ini, pekerja-pekerja orang Yaman sendiri, tapi engineer-engineer yang hebat ada datang dari negara China. Jadi engineer dia tengok pekerja-pekerja Arab sangat susah nak ajar sistematik. Hari ambil, waktu ambil makanan berobor-obor, waktu duit gaji berobor-obor, habis kerja nak balik berobor-obor, orang datang susah nak kawal orang Arab. Jadi engineer Cina itu duk berhati perangai. Tengah hari dengar laungan orang Islam, orang Arab yang kaluk semua tadi boleh beratur panjang. Ada seorang ketua di depan. Ketua itu teriak sesuatu, dia orang akan angkat tangan ramai-ramai. Ketua itu tunduk, dia orang akan tunduk sebentar. Ketua itu bangun, dia orang akan bangun sebentar. Ketua itu ke bawah, rupanya solatlah. Akhirnya engineer Cina dia kata, bagaimana satu masyarakat yang susah nak dikawal sistematik tiba-tiba boleh seorang arahan, dia boleh bergerak menyebabkan dia tertanya-tanya, what is this, what are they doing? Akhirnya ditekankan tentang solat, apa kontennya, kenapa dibuat, berapa kali sehari, apa hubungan dengan our creator. Akhirnya menyebabkan Cina ini memeluk agama Islam. Engineer yang hebat hanya dengan melihat orang solat berjemaah. Maka tidak mustahil kita di tengah-tengah kota ini dengan imej masjid kita yang semakin selesa, dan masjid semestinya kena mesra pengguna. Saya tak tahulah, saya bukan kontraktor, saya bukan arkitek, bukan engineer. Yang saya nak sebut, masjid kena mesra pengguna. Mesra pengguna orang tua, mesra pengguna ibu-ibu yang membawa baby. Kita tengok shopping komplek, boleh sedia tempat menyusu baby, tempat salin pampers. Shopping komplek nak beri pengunjungnya selesa, maka masjid lebih lagi. Tempat letak kasut, kena fikir orang nak sembahyang Jumaat, kemungkinan hujan. Waktu sembahyang, keselesaan tempat letak kasut. Urusan parking, keselesaan jemaah. Malah nak di masjid ni parking pun susah dan sebagainya. Ini saya bukan bidang saya, tapi saya rasa orang-orang yang berkenaan lagi lebih tahulah. Walau bagaimanapun dah pegang mic ni, ambillah peluang nak sebut. Kan? Jadi begitu. Kita tak boleh sebut dah. Tak boleh sebut pun dah sebut dah. Nak buat macam mana kan? Cuma
cuma di akhir ini pun sebagai kesimpulan, alhamdulillah kita nak jadikan masjid kita ini sebagai pusat. Sekali lagi saya nak sebut, pusat nyawa masjid adalah majlis ilmu, perlu diperbanyakkan, dihidupkan, menarik orang kata apa ni umat Islam begitu bersemangat bersungguh. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada pihak pengajar, pihak masjid. Moga-moga sedikit perkongsian malam ini ada manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syed Hisham yang telah memberikan kesimpulan kepada kita hadirin semua. Tentu sekali bila kita nak berhijrah, tentu sekali ya, kita mengambil semangat dan pedoman dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, kita alhamdulillah di Malaysia satu perkara yang kita mesti bersyukur, iaitu dalam Perlembagaan Persekutuan jelas menyebut perkara 3/1, Islam adalah agama persekutuan. Jadi hadirin semua, marilah sama-sama kita jadikan Masjid Kampung Baru ini sebagai pusat ya transformasi, pusat perpaduan kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberkati usaha bakti kita semua insya-Allah. Terima kasih kepada pihak Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB dan Masjid Jamiah Kampung Baru Kuala Lumpur yang telah memungkinkan forum kita berada pada malam ini dengan jayanya. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua mendapat restu dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syed Hisham dan PU Hafiz kita. Walaupun selepas ini PU Hafiz akan bergegas ke pencetus ummah musim kedua live Astro 106 bermula 9 malam sampai pukul 11 malam sana. Ustaz Hafiz minta saya sebut, jadi saya sebutlah insya-Allah ya. Benda yang baik insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada semua. Saya serah kembali kepada juru acara.